tak perasan yang kita buat certain mistakes yang tak sepatutnya kita buat. And then last kali kita akan berbicara tentang kelebihan solat. Baiklah, without further ado, saya akan menjemput speaker pertama kita pada malam ini untuk membicarakan tentang rukun solat. Saya persilakan saudari Asma. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih kepada pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh dengar tak suara? Boleh respon? Boleh. Terima kasih. Boleh. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Ilahi atas kurniaan dapat sama-sama kita menghadiri program Cakna Solat. Mudah-mudahan dengan program ni memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Terima kasih sekali lagi kepada pengurusi majlis. Saya harapkan semua sihat insya-Allah. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut tentang topik perbincangan ataupun perkongsian pada malam ini, adalah elok jika kita berkenalan dulu dengan apa itu solat. Okey. Solat dari segi bahasa artinya doa. Dari segi syarak pula bermaksud beberapa perkataan dan perbuatan yang didahului dengan takbir dan diakhiri dengan salam mengikut syarat-syarat yang tertentu. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ankabut ayat 45, dan dirikanlah olehmu solat kerana sesungguhnya solat itu dapat mencegah kita daripada perkara, yakni perbuatan-perbuatan keji dan perkara mungkar. Jadi kita teruskan dengan perkongsian kita, yakni persoalan yang diutarakan ataupun yang akan dikupas dengan lebih lanjut, yakni rukun solat. Semua orang tahu rukun solat ada 13. Sembahyang sama ada solat fardu ataupun sunat, mestilah penuhi 13 rukun solat yang utama ni. Jadi yang pertama adalah niat. Okey, yang pertama niat takbiratul ihram diikuti dengan berdiri bagi yang mampu, kemudian membaca surah Al-Fatihah, kemudian rokok dengan tamakninah, i'tidal, sujud 2 kali dengan tamakninah, duduk di antara 2 sujud, tasyahud akhir, tahiyat akhir dengan membaca tahiyat, duduk dalam tahiyat akhir, salawat kepada Nabi, kemudian membaca salam, dan yang terakhir adalah tertib. Jadi kita fokus dulu yang pertama, yakni niat. Niat dilafazkan dalam hati. Lafaz yang disebut oleh mulut itu tidak dipanggil sebagai niat. Niat solat tu berlaku semasa seseorang itu mengangkat takbir rotul ihram, iaitu tak kala dia berkata Allahu Akbar umpamanya. Contohnya kita ambil dalam untuk nak solat zuhur. Maka seseorang itu akan bertakbir rotul ihram, lalu di hatinya berkata usalli fardhan zuhri 4 rakaatin ada'an lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Jadi dalam ni tak semua perkara dalam niat seperti contoh yang dikemukakan tadi adalah perkara yang dituntut dalam perbuatan niat. Perkara yang dituntut dalam niat adalah ada 3, yakni qasad, yakni sahaja aku solat. Yang kedua adalah ta'arud ataupun fardu, dan ta'ayin, zuhur dan sebagainya. Zuhur ataupun zuhur, subuh, Isya, maghrib dan sebagainya. Jadi oleh itu niat sahaja aku solat fardu zuhur ni sudah mencukupi syarat sebagai niat. Okey, itu rukun solat yang pertama. Kita pergi pula kepada yang kedua. Yang kedua adalah takbir rotul ihram, iaitu mengucap Allahu Akbar untuk memulakan solat. Perkataan Allahu Akbar itu tidak boleh ditukar dengan lafaz lain. Berdasarkan hadis Nabi SAW, kunci solat ialah bersuci. Kemudiannya pembukaannya membaca takbir dan penutupnya ialah memberi salam. Sebutan kalimah Allahu Akbar itu diwajarkan agar tidak melebihi daripada 14 harakat, yakni 7 alif, dan pergerakan tangannya tidak melebihi 3 pergerakan, kerana semua ni dia akan menjejaskanlah kesahihan dan kesempurnaan dalam solat kita tu. Kemudian
kita pergi pula kepada rukun solat yang ketiga, yakni berdiri. Berdiri bagi orang yang mampu. Sekiranya seseorang itu berdiri tetapi condong ke hadapan, ke belakang, ke kanan atau ke kiri, tidak dapat dinamakan sebagai berdiri, maka hukum solat itu tidak sah. Sekiranya tidak mampu untuk berdiri, maka bolehlah dilakukan secara duduk, baring mengiring, menelentang, dan secara mana yang kita mampu. Untuk solat sunat dibolehkan sembahyang secara duduk, namun tidak digalakkan. Kemudian yang keempat, rukun solat yang keempat adalah membaca surah Al-Fatihah. Hadis Nabi daripada riwayat jamaah berkata, tidak sah solat bagi orang yang tak baca Al-Fatihah. Pada tiap-tiap rakaat tu dengan nak memelihara segala makhraj dan tajwid Fatihah, mazhab Syafi'i ini mewajibkan rukun Al-Fatihah untuk makmum dalam solat berjemaah. Yang seterusnya adalah rukuk berserta tamakninah. Sekurang-kurangnya rukuk ialah membongkokkan belakangnya sampai dua tangan di atas kepala lutut, disertai dengan tamakninah, iaitu berhenti sebentar sekadar lama bacaan subhanallah, dan anggota-anggota berat kemudian berhenti. Doa tasbih ketika rukuk ialah Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Jadi dalam setiap apapun dalam solat, kalau kita menghayati, kalau kita tahu makna solat tu, makna dalam bacaan dalam solat tu, insya-Allah kita akan rasa kemanisan dia dalam solat tu. Jadi Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih ni bermaksud Maha Suci Allah yang Maha Agung dengan sifat kepujiannya. Kemudian sambung dengan Samiallahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Allah mendengar akan orang yang memujinya. Kemudian disambung pula dengan bacaan Rabbana lakal hamd, ya Tuhan kami, bagimu segala puji. Kemudian yang ketujuh, rukun solat yang ketujuh adalah sujud, di mana perlakuan sujud ni adalah meletakkan dahi di atas tempat sujud, dan dahi itu mestilah tidak berlapik dengan sesuatu. Kita selalu melakukan kesilapan dengan ada sesuatu di sebelum kita sujud tu, kita ada lapisan lain selain daripada benda yang sewajarnya. Jadi sekiranya terpaksa seperti dahi dibalut kerana luka dan sebagainya, maka tidaklah wajib dibuka. Dahi yang berlapik dengan songkok dengan sengaja tanpa sebab adalah tidak sah solatnya. Jadi anggota sujud ada 7. Yang pertama adalah dahi, yang kedua adalah 2 tapak tangan, yang ketiga 2 lutut, yang keempat adalah 2 perut jari kaki, maksudnya telapak kaki jari, perut jari kaki kita tu. Kemudian doa ketika sujud adalah Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian Maha Suci Allah, yang bermaksud Maha Suci Allah yang Maha Mulia dengan sifat kepujiannya. Seterusnya, rukun solat yang ke-8 adalah duduk di antara 2 sujud berserta dengan tamakninah, mengangkat kepala. Okey, perbuatan ni kita mengangkat kepala dan badan untuk duduk dari sujud kerana tujuan lain. Umpamanya mengelakkan daripada, contohnya mesti badan untuk mengangkat kepala dan badan untuk duduk di antara 2 sujud ini mesti mengandungi tujuan. Oleh itu sekiranya seseorang itu mengangkat dari sujud dengan tujuan lain, umpama mengelak daripada binatang, maka hendaklah dia kembali sujud semula. Duduk antara 2 sujud ini merupakan rukun pendek, maka tidak wajar dipanjangkan. Doa tasbih ketika sujud ni adalah Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Jadi kalau kita betul-betul menghayati, dia sangat meliputi semua kehidupan kita tu. Yakni, ya Allah ampunilah daku, rahmatilah daku, cukupkanlah daku, angkatkanlah darjatku, rezekikanlah aku, berilah aku hidayah, sihatkanlah aku dan maafkanlah aku. Cukup bermakna tasbih dalam duduk di antara 2 sujud ini. Kemudian yang rukun yang seterusnya adalah rukun yang ke-9, tahiyat ataupun tasyahud akhir. Maka membaca tahiyat akhir juga hendaklah dipelihara segala bacaan di dalamnya. Jadi duduk
Yang seterusnya adalah rukun solat yang ke-10, duduk ketika tahiyat akhir, dan yang ke-11 selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekurang-kurangnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, kemudian yang ke-12 adalah salam pertama. Sekurang-kurangnya salam ialah assalamualaikum. Bermaksud salam sejahtera ke atas kamu. Kemudian hadis Nabi SAW dalam memberi salam. Hadis Nabi SAW memberi salam ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri hingga kelihatan putih pipinya. Kemudian yang terakhir adalah tertib. Tertib ni adalah ditakrifkan sebagai mendahulukan yang dahulu dan mengkemudiankan yang kemudian. Solat yang tertinggal ketertiban rukun-rukunnya dikira tidak sah. Jadi itulah perkongsian di mana kita perlu tahu dulu rukun solat sebelum kita nak mendirikan solat. Jadi kita tahu dulu apa itu solat. Jadi kita boleh melakukan solat dengan sempurna insya-Allah. Jadi itulah serba sedikit tentang perkongsian berkaitan dengan rukun solat. Insya-Allah sama-sama kita mantapkan lagi. Orang dah tahu rukun solat ni macam mana, tapi kita nak mantapkan lagi ilmu yang ada dalam diri kita insya-Allah. Sedikit tertinggal ya, maaf. Yang di akhir ni saya ada sediakan satu surah daripada surah Al-Baqarah, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat 110 di mana dan yang berbunyi, dan dirikanlah oleh kamu akan solat dan tunaikanlah zakat dan apa jua yang kamu dahulukan dari kebaikan untuk diri kamu, tentulah kamu akan mendapat balasan pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Allah sentiasa melihat segala apa yang kamu kerjakan. Jadi sama-samalah laku perubahan yang mana tak cukup dalam solat, cukupkan solat 5 waktu, solat fardu insya-Allah. Di mana firman Allah Subhanahu Wa Taala seperti yang saya sebutkan sebelumnya pada awalnya adalah inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah kita daripada melakukan kemungkaran. Jadi amalkanlah solat dalam kehidupan kita, semoga dia dapat mencegah kita daripada melakukan perkara kemaksiatan. InsyaAllah sama-sama kita perbaiki. Baiklah, seterusnya majlis akan diteruskan lagi dengan perbincangan tentang kesalahan dalam solat oleh saudari Nabila. Saya nak tanya, nampak tak skrin saya sekarang? Nampak. Okey, hari ini terima kasih kepada saudari moderator Sakinah dan rakan saya Asma
Jadi sekarang bahagian saya adalah menerangkan tentang kesalahan ketika solat. Okey, ada satu hadis Nabi, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bermaksud berapa ramai orang yang mendirikan solat pada hari ini tetapi yang diperolehi hanya penat dan lelah kerana mereka itu lalai dalam sembahyangnya. Riwayat An-Nasai. Okey, maksudnya dekat sini hanya penat dan letih, maksudnya solat mereka itu tidak sah dan Allah tidak terima solat mereka. Dan ada kemungkinan solat mereka tidak sah dan Allah tidak terima kerana cara solat kita yang tidak betul. Jadi hari ini saya nak kongsikan beberapa kesalahan yang mungkin ada sesetengah daripada kita yang tak sedar kita lakukan perkara ini. Jadi saya harap ilmu yang saya share ni dapat dijadikan manfaat dan dapat memperbaiki kualiti solat kita dan yang paling penting nak Allah terima solat kita. Okey, kesalahan yang pertama adalah takbiratul ihram kita putus. Okey, takbiratul ihram ni sebenarnya dia adalah rukun qauli. Rukun qauli ni bermaksud rukun yang perlu diucap. Maksudnya perlu dilafaz, perlu keluar suara. Sekurang-kurangnya kita dengar. Tak boleh kita ucap takbiratul ihram ni Allahu Akbar dalam keadaan berbisik. Jadi kita wajibkan lafaz Allahu Akbar dengan satu nafas tanpa wakaf. Jadi saya harap semua orang yang ada kat sini tahulah kesalahan ni sebab ini adalah permulaan solat kita. Jadi kalau first dah salah, macam mana nak teruskan lagi dengan rakaat seterusnya. Okey, kesalahan yang kedua adalah tak melafazkan bacaan Al-Fatihah. Sama juga dengan takbiratul ihram, Al-Fatihah juga merupakan satu rukun qauli yang bermaksud kena lafazkan. Okey, saya tengok kebanyakan masyarakat zaman sekarang ada membuat 4 perkara yang saya terterakan dalam slide ni. Yang pertama, dia baca, dia gerakkan mulut dia tapi suara dia tak keluar. Maksudnya terkemat-kamit lah. Kalau kita semua jemaah kita boleh banyak orang macam ni. Ada juga yang baca tapi suara dia berbisik, maksudnya macam saya rasa macam ramai orang kot pernah jumpa kan orang-orang macam ni. Pernah tak? Ke diri sendiri pernah buat ke? Agak ada tak? Pernah. Jadi macam perkara tu tak boleh. Lepas tu ada yang keluar, ada yang bergerak mulutnya tapi bunyinya tak keluar, maksudnya bunyi angin je lah. Dan yang paling terakhir ni, yang paling boleh kata macam kalau buat ni memang confirm lah tak sah solat dia, adalah baca Al-Fatihah itu dalam hati. Sebab Al-Fatihah ni adalah satu bacaan yang kita perlu baca dengan lafaz. Kalau kita sendiri dengar pun tak apa. Jadi inilah antara kesilapan yang orang selalu lakukan. Okey, yang ketiga, bacaan Al-Fatihah tidak betul. Okey, bacaan Al-Fatihah ni adalah bacaan yang paling penting lah dalam setiap rakaat akan ada bacaan Al-Fatihah ni. Jadi saya harap lepas ni saya dan anda semua dapat buka balik buku-buku, kita tengok balik, check balik bacaan Al-Fatihah kita ni betul ke tak. Sebab setiap rakaat tu ada bacaan Al-Fatihah, jadi kalau setiap rakaat tu dah baca salah, tak salah solat tu. Okey, yang keempat adalah larangan isbal. Boleh tak saya tanya kat sini, siapa yang tak pernah dengar isbal ni apa? Lelaki lah terutamanya. Boleh tak siapa respon? Tak pernah. Tak pernah. Okey. Jadi isbal ni, kesalahan ni hanya tertakluk kepada lelaki sahaja, perempuan tak terlibat dengan kesalahan ni. Okey, isbal ni maksudnya pakaian atau kain seluar yang dipakai itu labuh sehingga menutupi buku lali. Okey, Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata, ada suatu ketika seorang lelaki ni solat, kain yang dipakainya itu labuh. Jadi Rasulullah pun menyuruhnya pergi berwuduk semula setelah dia dah selesai solat. Jadi orang tu pun pergi. Kemudian bila dia datang balik, dia tanya, "Wahai Rasulullah, apakah sebabnya Tuan menyuruhnya berwuduk semula?" Baginda jawab, "Sesungguhnya ia telah bersolat dalam keadaan kain yang dipakainya itu labuh. Dan sesungguhnya Allah tidak menerima solat seseorang lelaki yang kainnya labuh." Jadi kat sini orang lelaki tolong tengok pakaian, tolong cek pakaian tu sebelum solat. Kalau labuh
pakaian kaki seluar tu tolong lipatkan sikit bagi nampak buku lali, sebab kat sini kita boleh nampak Allah tidak menerima solat orang yang melakukan isbal. Ada lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah isbal, iaitu pakaian yang labuh melebihi buku lali, kerana ia termasuk dalam perkara kesombongan. Jadi kita nak solat ni nak sembah Allah. Tapi macam mana kalau kita nak sembah tapi kita sombong dengan Allah? Jadi kena check benda ni. Kena tengok seluar tu labuh ke tak. Okay, yang kelima adalah tidak meletakkan 7 anggota sujud. Okay, ni adalah anggota yang perlu dikenakan pada sejadah setiap kali kita solat, iaitu dahi, hidung. Hidung ni adalah sunat sahaja, tapi sunat yang dituntut lah kalau buat lagi bagus. 2 lutut, 2 hujung jari kaki dan 2 tapak tangan. So bila solat tu make sure 7 benda ni kenalah dekat sejarah tu. Okay. Untuk memperkukuhkan lagi sebelah tadi, ada satu hadis ni, Nabi SAW bersabda, aku diperintahkan sujud dengan 7 tulang anggota dengan dahi sambil baginda menunjukkan tangannya ke bahagian atas hidung dengan 2 tangan, 2 lutut dan hujung kedua-dua belah kaki. Jadi saya dah simpulkan hadis ni dekat bahagian sebelah, iaitu anda boleh nampak ada dahi, hidung, 2 lutut, 2 hujung jari kaki dan 2 tapak tangan. Okey, yang keenam, mendahului mengiringi imam. Okey, kesalahan ni kita boleh nampak kalau solat jemaah ramai orang yang ambil remeh-temeh perkara ini, sedangkan perkara ini sangat penting sebab Nabi tekankan ya. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, hendaklah orang yang mengangkat tangannya sebelum imam merasa takut kerana Allah akan mengubah kepalanya menjadi kepala keldai. Jadi Nabi mengecam orang-orang yang mendahului imam. Okay. Imam ni sebenarnya dia adalah seseorang yang perlu menunjuk, maksudnya menunjuk tata cara yang baik dan diikuti oleh kita. Maksudnya kita sujud selepas imam sujud, kita rukuk selepas imam sujud. Maksudnya tak boleh mendahului dia. Kalau mendahului, kita boleh nampak Rasulullah keluarkan satu hadis yang berkata Allah akan mengubah kepala orang yang mendahului imam dengan kepala keldai. Okey, yang ketujuh adalah pergerakan 3 kali yang berturut-turut. Okay, Imam Ibnu Al-Utsaimin jelaskan gerakan selain gerakan solat, maksudnya selain iktidal, takbiratul ihram, boleh membatalkan solat kalau memenuhi syarat berikut. Okay, apakah syaratnya? Yang pertama adalah sering dilakukan, bukan bahagian dari gerakan solat, tidak ada kebutuhan mendesak, berturut-turut dilakukan. Okay, ada orang pernah tanya soalan, macam mana kalau kat rakaat pertama kita gerak 3 kali, dan rakaat kedua pun kita gerak 3 kali. Jadi batal ke tak? Apa status solat dia sekarang? Okey, berdasarkan syarat yang nombor 4 tu berturut-turut dilakukan. Jadi macam situasi tadi, dia tak melakukan perkara itu secara berturut-turut. Dia melakukan secara berselang-seli. Daripada rakaat pertama, lepas tu rakaat kedua baru diulang. Okey. Maksudnya kat sini solat dia tu masih diterima, masih sah. Okey, yang ke-8, mata tidak konsentrasi ke tempat sujud. Okey, maka kita jangan berkeliaran mata kita ketika kita sedang solat ke sana sini. Ketika mengerjakan solat, Rasulullah SAW menundukkan kepalanya dan hanya mengarahkan pandangannya ke arah tempat sujud. Okey, sebaik-baiknya hendaklah dilapik dengan kain putih di tempat sujud. Okey, saya faham ada setengah daripada kita dia tak pandang tempat sujud sebab ada yang dia tutup mata ketika dia solat. Dan itu adalah perkara yang makruh, maksudnya boleh buat sebab kalau kita pejam mata tu untuk tujuan kita nak dapatkan khusyuk kita, boleh solat tu, maksudnya tak membatalkan solat. Okey, yang ke-10, kedudukan siku dan kaki ketika sujud. Okey, ada setengah orang yang apabila dia sujud, dia meletakkan siku dia dekat atas jadah seperti gambar yang saya terakan dekat bawah tu.
Okey, dari Anas bin Malik, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan jangan kamu menghamparkan kedua lenganmu tangan seperti anjing menghamparkan kakinya, sebagaimana anjing menghamparkan kaki depannya. Okay, daripada sini kita boleh nampak gambar raja kat bawah, orang yang meletakkan siku adalah sama seolah-olah anjing di sebelahnya yang saya letakkan gambar. Okey, jadi itu adalah sedikit sebanyak kesalahan yang saya sharekan dalam kuliah ini. Saya harap dapat dijadikan manfaat. Okey, akhir kata daripada saya, Nabi bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, sembahyanglah kamu seperti mana kamu lihat aku sembahyang. Jadi kat sini saya nak cakap, kalau kita nak dapat solat yang sempurna tu, kita contohilah cara macam mana Nabi kita solat. Sebab cara Nabi solat adalah solat yang paling sempurna kerana beliau baginda diajar solat daripada malaikat Jibril alaihissalam. Jadi saya harap sedikit sebanyak perkongsian yang saya kongsi kepada anda semua boleh kongsikan dekat saudara mara ataupun rakan-rakan. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Masya Allah, jadi sangat banyak ya isi-isi penting yang telah di point out kan oleh saudari tadi. Jadi berdasarkan apa yang kita dapat dengar tadi, banyak benda yang mungkin kalau kita nak cepat ke apa kan, kita tak perasan kita buat. Jadi benda-benda penting macam inilah yang kami nak point out kepada saudara dan saudari sekalian. Contoh macam mungkin kita nak, kalau kita solat kita takut kita terlajukan solat kita. Jadi bacaan, mungkin certain bacaan rukun qauli kita pun tak sempurna. Jadi itu yang, benda macam tu yang kami nak point out kan. Dan contoh macam tadi, macam apa yang saudari tadi telah sebut, contoh lupa nak berhati-hati. Takut kita tak tengok kan, takut kita mendahului imam dalam berjemaah. Contoh macam ada imam, dia solat lambat, ada imam dia solat pergerakan dia tu agak cepat. Jadi kalau yang mungkin yang lambat tu, dia baru je takbir, kita dah gerak dah ikut dia. Padahal dia slow. Jadi tak sengaja kita mendahului imam. Jadi kita kena sentiasa berhati-hati. Takut kita terlakukan kesalahan-kesalahan tadi dalam solat. Jadi seterusnya kita majlis akan mempersilakan saudara Naziruddin untuk menjelaskan tentang kelebihan solat. Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh dengar tak? Boleh. Boleh Dengar. Okey, saya akan menjelaskan kelebihan menunaikan solat. Kelebihan ni saya rasa lebih mudah untuk kita faham lah, banyak kelebihan tertentu. Jadi saya pecahkan kepada dua kelebihan, iaitu dari sudut fizikal dan dari sudut rohani. Jadi daripada sudut fizikal, kita dapat faham dari kajian yang dibuat saintifik, dia dapat membantu meregangkan kita punya badan, lepas tu dapat melancarkan darah di seluruh badan. Dan sebenarnya solat ni juga boleh dikatakan sebagai waktu berehat untuk umat Islam lah, yang mana apabila kita melakukan solat 5 waktu, hampir setiap hari kita akan mendisiplinkan diri kita untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi daripada situ, dalam kesibukan kita bekerja, belajar, menghadapi dunia luar, kita ada waktu-waktu tertentu yang mana kita berehat daripada meneruskan kerja-kerja dunia tu. Kita melihat kepada kerja-kerja yang mengarah kepada akhirat lah, melihat mengabdikan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu daripada sudut kesihatan. Sebab selepas kita solat biasanya kita akan duduk untuk berzikir, berdoa dan sebagainya. Itu semua saya rasa boleh dapat faham. Dan yang kedua, kita dapat faham bahawa bila kita melakukan solat, biasanya dia adalah dua keadaan. Yang pertama secara individu, dan yang
kedua melalui cara berjemaah. Jadi ada satu hadis daripada Abu Daud mengatakan bahawa Rasulullah bersabda bahawa berikan kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di dalam kegelapan menuju masjid-masjid bahawa dia akan mendapat cahaya sempurna pada hari kiamat. Kebiasaannya kita lebih senang untuk melakukan solat secara individu sebab itu kita punya waktu-waktu tertentu. Kalau kita nak melakukan jemaah biasanya kita kena pergi masjid dan sebagainya. Apatah lagi sekarang adalah waktu-waktu PKP kan. Tapi sebelum ni, sebelum PKP, apakah kita rasa satu kenikmatan untuk melakukan solat jemaah? Kebiasaannya kalau kita dengar tentang solat jemaah, biasanya dia akan cerita dari segi pahala kan, bahawa 25 kali ganda pahala solat di masjid berbanding solat di sendirian. Tapi saya nak letak dari segi konteks solat jemaah ni sebenarnya adalah membawa kepada sifat tauhid itu sendiri. Bila kita membincangkan solat, kita tahu bahawa solat ni adalah tiang agama. Dan apabila pembincangan tentang tiang agama ni selalu dikatakan sebagai perbincangan yang melibatkan kalau di akhirat itu yang pertama akan dinilai. Segala amalan-amalan yang lain tidak akan dinilai. Yang pertama dinilai adalah solat. Jika kita tak melakukan solat, maka segala amalan lain tak abaikan. Tapi saya rasa yang lebih menarik untuk kita bincangkan adalah kita tarik perbincangan solat yang sebagai tiang agama tu, kita tarik ke dunia nyata yang kita hidup sekarang. Yang mana Islam ni sendiri kalau kita tengok, dia membawa konsep yang sempurna. Apa maksud sempurna? Dia adalah satu cara hidup, persatuan politik, ekonomi, cara kehidupan bersama suami dan isteri, bersama anak, bersama sahabat kan. Jadi ada nilai-nilai sosial di situ, nilai ekonomi, nilai politik. Jadi apabila kita bercakap tentang solat, sebenarnya adalah sebuah permulaan untuk membina civilization, satu ketamadunan. Kerana daripada solat itu sendiri, kita akan merasa pengabadian kita, keabdian, kehambaan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu kalau kita dapat lihat daripada sudut tu, dia adalah satu kelebihan sebenarnya kalau kita dapat hayati nilai-nilai solat tu. Sebab daripada solat tu sendiri, kalau kita melakukan individu ataupun jemaah, saya beri konteks sebagai jemaah. Selepas kita habis sahaja menunaikan solat jemaah tersebut, biasanya kita akan melihat ke kanan dan ke kiri kita dengan orang yang bersemayam di sebelah kita. Kita akan bersalam dan sebagainya. Mungkin daripada situ kita bertemu dengan teman-teman baru. Jadi daripada situ, solat secara berjemaah ni, dia bukan sekadar mengeratkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dia juga mengeratkan kita dengan manusia, mengeratkan silaturahim antara umat Islam dan sebagainya. Jadi kerana itu Rasulullah sangat menggalakkanlah solat orang yang berjemaah. Sebab Islam itu sendiri kalau kita tengok, dia tidak bergerak dengan satu orang sahaja, dia bergerak dalam bentuk yang ramai. Jadi kalau kita tengok kelebihan yang lain solat jemaah ni, sama juga akan dikira dalam keadaan solat selama berada di masjid. Jadi, kalau berada di masjid, orang yang berada di masjid tu yang menunggu untuk solat seterusnya, pahalanya dikira seperti mana dia bersolat waktu dia menunggu, selagi mana dia tidak keluar daripada masjid tu. Dan juga dia didoakan oleh para malaikat selama mana di dalam masjid. Jadi ini satu benda yang kita dah selalu dengar lah. Jadi dapat merapatkan hubungan sesama saudara Islam. Dan juga dapat ilmu agama sewaktu tazkirah disampaikan. Kalau kita melakukan solat secara sendirian, biasanya kita lebih merasa untuk bermuhasabah diri. Itu pun jika kita melakukan muhasabah diri lah selepas kita bersolat, kita mengangkat doa, doa kepada Allah SWT. Tetapi kalau menghadapi kesibukan harian, kita biasanya solat, habis solat kita just bangun dan kita terus beredar. Berbeza kalau waktu solat jemaah, mungkin selepas solat tu ada tazkirah lebih kurang 1 atau 2 minit daripada imam dan sebagainya kan. Jadi itu kelebihan solat jemaah. Daripada segi rohani pula, saya akan bincangkan iaitu pada diri kita sendiri, apa maksud solat, kelebihan solat ni. Jadi kalau kita tengok, solat ni sendiri adalah satu cara untuk mendisiplinkan diri. Tadi sahabat yang saya telah membincangkan pada awal, cara-cara macam mana solat tu perlu dilakukan, dan solat tu jika ada kesalahan daripada sini tak sah maka solat tu. Maka ada rukun-rukun tertentu yang harus kita tentukan untuk
menjadikan solat itu sah. Jadi daripada situ sebenarnya dia mengajar kita untuk mendisiplinkan diri. Daripada sudut 5 waktu, di mana subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak, dari segi esen melakukan solat tu sendiri, technicality melakukan solat tu, dia sebenarnya mengajar kita untuk bersifat disiplin. Kita melupakan dunia luar, kita menghadapkan diri kepada Allah, kita membaca doa-doa, kita rukuk dan sebagainya, dan ada doa sebalik. Setiap perbuatan tersebut, dia memberi rasa disiplin pada kita. Kenapa? Sebab kita dituntut, diwajibkan untuk melakukan solat secara 5 waktu setiap hari, selagi mana kita mampu lah. Kalau kita sakit pun, ada cara-cara solat tertentu. Menunjukkan bahawa solat ni sendiri adalah satu perkara yang kita kena buat macam kita makan. Sebab anda akan bangun tidur, anda akan fikir nak makan apa pagi, breakfast. Dan anda takkan lupa untuk mandi dan sebagainya. Kita nak menyiapkan diri kita untuk pergi kerja dan sebagainya. So, maksudnya solat itu sendiri adalah satu perkara yang termaktub dalam perbuatan harian kita, yang sepatutnya kita lakukan sebagai umat Islam. Oh, ada yang bertanya tentang slide. Saya terlupa untuk melakukan slide. Mungkin saya akan hantar melalui email nanti kalau anda mahukan slide lah. Sebab ada perbincangan yang nanti saya akan bawa pada perbincangan yang lebih bersifat falsafah dan ketamadunan menurut kelebihan solat tu lah. Jadi yang kedua, kelebihan solat itu juga adalah kita berehat daripada masalah dunia. Okay. Apa maksud saya masalah dunia? Masalah dunia adalah masalah yang semua orang kita tahu. Contohnya, masalah dunia ni adalah contoh bekerja yang biasa tahu. Yang kedua, untuk menyiapkan tugasan. Semua orang berfikir untuk menyiapkan sesuatu tugasan. Contohnya, perbincangan tentang assignment dan sebagainya. Jadi apabila kita melakukan solat itu sendiri, kita melupakan segala perkara hal-hal tersebut dan kita menghadap Allah SWT. Baik sahaja kita habis melakukan solat tersebut, kita akan berdoa kepada Allah, dan di saat itu kita akan memohon segala permintaan dan sebagainya supaya dikurniakan keputusan yang cemerlang, dikurniakan kenaikan pangkat dan sebagainya, ataupun dikurniakan hati yang baik, yang tenang dan sebagainya. Jadi daripada situ, dia sebenarnya dia mendidik diri kita juga kalau kita tengok. Sebab apabila lagi mana kita tak dapat capai sesuatu apa yang kita mahukan, kita akan seringkali berdoa. Biasalah kita akan berdoa supaya seseorang tu jatuh cinta pada kita dan sebagainya. Jadi setiap kali kita berdoa, dia mengingatkan kita terhadap apa yang kita mahukan di dalam dunia. Tetapi kita memohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam erti kata jiwa kita. Kita memohon kepada satu entiti yang maha besar, yang maha agung, yang mana kita tak nampak dan sebagainya. Tetapi kita dapat rasa dengan hati kita. Jadi daripada situ dia sebenarnya macam memberi semangat kepada kita untuk meneruskan, mendapatkan apa yang kita mahu tu. Biasanya kita akan berdoakanlah, oh ya Allah Tuhanku, kurniakanlah aku keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan yang akan datang. Jadi doa tu dia bukan hanya doa yang hari itu sahaja dibuat. Kalau dia orang yang berdisiplin, dia akan berdoa untuk waktu subuh, dia akan berdoa di waktu subuh, dia akan berdoa pada waktu asar, di waktu maghrib, di waktu isyak, dan mungkin dia sambung tahajud dan sebagainya. Dan selepas tu dia melakukan pembacaan dan sebagainya. Jadi jiwa dia dah yakin dengan apa yang dia nak dapat tu, tapi dia memohon sesuatu jika ada berlaku perkara yang tidak diingini. Contohnya dia terlupa ke. Jadi dia always mengingatkan diri dia. Sampailah dia dapat keputusan yang cemerlang. Dan akhirnya daripada mendapat keputusan yang cemerlang tu, dia bersyukur dengan membalaslah. Contoh dia buat belanja rakan-rakan dan sebagainya. Dan ke hari kemudian dia akan memohon lagi lah perkara-perkara yang lain. Jadi itu sebenarnya solat yang kita melepaskan diri kita daripada masalah dunia. Kita mengharapkan kepada satu entiti yang maha agung, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang biasa disebut tentang solat adalah dia mengelakkan diri kita daripada maksiat. Itu yang sahabat saya bincangkan juga sebentar tadi, bahawa solat ini sendiri akan menghindarkan diri kita daripada maksiat. Tetapi kita selalu perasan kenapa orang yang melakukan solat masih melakukan maksiat. Itu perbincangan yang saya rasa tak sudahlah. Jadi mengapa itu berlaku? Saya petik daripada ayat Maryam, surah Maryam ayat 59 mengatakan bahawa
Kemudian mereka para rasul digantikan oleh keturunan yang menurut mensucikan sembahyang, mencuaikan sembahyang serta mengikut hawa nafsu, maka mereka akan menghadapi azab Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini ayat daripada surah Maryam ayat 59 bahawa ada berlaku kecuaian dalam solat itu sendiri. Kalau kita ikut perbincangan yang telah dibincangkan oleh sahabat saya sebelum tadi, dia ada beberapa perkara, rukun dan sebagainya, dan sahabat saya ada sebut tentang kalau kita betul-betul hayati tentang solat, kita akan dapat rasa nikmat dan sebagainya. Jadi, adakah kita tanya balik diri kita, waktu kita menunaikan solat tersebut, adakah kita menghayati seperti mana kita menghayati cinta kita? Kalau anda bercinta, anda menghayati rasa sayang, cinta pada dia. Itu perkara yang saya rasa biasalah. Semua orang merasai untuk mencintai sesiapa kan. Dan bila kita melakukan solat, kita juga sedang bercinta dengan Allah SWT. Bunyi klise, tetapi itu yang sebenarnya. Adakah kita benar-benar merasakan jiwa kita, tubuh badan kita adalah milik Allah SWT? Sebab kita akan mengungkapkan kata-kata yang romantis kepada orang yang kita cintai. Kita kata saya sayang awak, saya cintakan awak, segala-galanya saya curahkan kasih sayang saya kepada awak. Tetapi adakah kita merasakan romantis sewaktu kita mengucapkan kata-kata tersebut kepada Allah SWT? Itu yang kita perlu fikirkanlah. Ataupun sebenarnya kita cuai dalam melakukan sembahyang, sekadar perkara yang dikatakan wajib untuk kita solat, maka kita solat. Kalau kita tak solat nanti orang akan kata kita bukan orang Islam dan sebagainya. Jadi itu yang kita perlu muhasabah diri kita balik. Dan selain daripada itu juga, daripada dia menghindarkan kita daripada maksiat, solat ni memberi kelebihan untuk mengajar kita menjadi lebih baik. Kerana apa? Sebab bila kita benar-benar menghayati sesuatu solat tu, dia sebenarnya ibarat kita duduk termenung sewaktu sebelum kita tidur, kita muhasabah jiwa kita. Kita nak tidur ni, kita fikir apa dosa-dosa yang kita telah lakukan. Itu di akhir sebelum kita tidur. Tetapi bayangkan bangun sahaja subuh tu, kita dah menunaikan solat dan kita memohon ampun kepada Allah SWT. Nampak tak? Muhasabah terhadap diri kita ni, kita lakukan dalam solat itu sendiri. Sebab kita memohon ampun dan sebagainya. Dan diteruskan lagi pada solat zuhur. Kalau kita solat lebih solat hajat dan sebagainya, itu tambahanlah. Dan pada solat asar lagi, kita solat lagi, dan kita solat maghrib dan akhirnya isyak. Kalau diteruskan pada tahajud, Alhamdulillah. Nampak tak? Kita selalu meletakkan diri kita dengan merasakan bahawa kita ni adalah makhluk yang lemah. Makhluk yang banyak melakukan kesilapan dan sebagainya. Jadi apabila kita memohon ampun tu, dia memberi satu langkah disiplin terhadap diri kita untuk menjadi manusia yang lebih baik dan menghindarkan diri pada perkara yang maksiat lah. Jadi nampak tak itu kelebihan tersebut. Okey, dan terakhir saya akan pergi kepada satu perbincangan yang lebih mendalam. Saya harap peserta dapat memahami sebab saya tak sediakan slide. Saya minta maaf tentang slide tersebut. Yang itu solat adalah satu cara untuk mentauhidkan Allah. Ya, memang saya rasa semua orang tahu solat adalah satu cara untuk mentauhidkan Allah. Apa itu maksud tauhid? Tauhid adalah kita tidak menyekutukan Allah, kita tidak menduakan, mentigakan Allah dan sebagainya. Jadi apabila kita menyebut tentang solat adalah satu cara untuk mentauhidkan Allah, dia adalah kerana menurut ahli syariati dari segi perbincangan beliau terhadap pembinaan ketamadunan Islam, dia mengatakan bahawa solat ni adalah solat untuk kita sendiri adalah bersifat spiritual. Seperti yang saya telah jelaskan tadilah, ada rukun-rukun yang sahabat saya telah bincangkan dan sebagainya. Lepas tu kita ada doa-doa yang kita baca dan kita hayati doa tersebut, dan sebab habis hari solat kita memohon ampun, memohon permintaan dan sebagainya. Dia adalah tentang jiwa kita, spiritual ni kalau saya ambil comparison lah dari segi Buddha dan sebagainya, dia akan melihat renungan jiwa. Dia duduk bersandar di pokok, dia merenung, dan daripada situ dia reflect balik diri dia. Itu cara Buddha untuk merenung jiwa. Ada cara-cara macam Yahudi, dia meletakkan kepala dia di dinding dan sebagainya. Tetapi dengan cara Islam, kita ada ritual kita sendiri. Jadi dia adalah berkenaan sifat spiritual untuk memberi rasa
jiwa kita, untuk memberi makanan kepada jiwa. Sebab apa yang kita lakukan setiap hari adalah untuk fizikal kita. Kita makan, kita bangun, kita membuang air besar, air kecil, kita bersihkan diri, gosok gigi. Tetapi dengan solat ni, dia sebenarnya memberi nilai-nilai spiritual. Of course, akan ada orang tanya, memberi derma pun spiritual juga. Ya, betul. Tapi adakah anda berdisiplinkan diri memberi derma tu? Cuba tanya. Maksudnya dalam Islam pun dia tidak memaksa kita memberi derma pagi subuh kena derma, zuhur waktu tengah hari kena derma. Tak, dia kata sewaktu ada lebihan kita beri rasa bersyukur dan kita menderma dan sebagainya. Tetapi solat, daripada solat di setiap 5 waktu tu dia akan ada rasa untuk melihat diri kita balik. Seolah-olah kita reminiscing macam tu. Kita melihat diri kita balik yang lepas. Apa kesilapan-kesilapan yang telah kita lakukan dan kita memohon ampun. Jadi dia membentuk nilai spiritual lah. Dan menurut Ali Syahanti lagi, dari segi spiritual tu dia bawa ke arah sosial, iaitu solat berjemaah. Solat itu sendiri secara esen adalah secara spiritual, tetapi apabila kita melakukan solat jemaah, dia ada tertib. Dan sahabat saya tidak menjelaskanlah tentang solat jemaah macam mana kan. Kena rapatkan saf, kena bertemu kat antara siku ke siku, tidak boleh ada ruang di antaranya. Lepas tu apabila bacaan imam ada yang kuat, ada yang perlahan dan sebagainya. Jadi kita kena ikut imam. Dia adalah sebuah macam kita bekerja. Ada bos yang mengarah dan kita melakukan kerja-kerja tersebut, ikut dan sebagainya. Jadi sebenarnya solat jemaah itu sendiri adalah solat individu telah melatih kita untuk berdisiplin. Solat jemaah itu melatih diri kita untuk berdisiplin, untuk memahami cara hubungan sosial itu sendiri. Sebab dalam Islam ada perbincangan hablum minan nas, hubungan dengan manusia. Jadi daripada solat itu sendiri, dia sebuah tiang agama, daripada solat berjemaah itu sendiri, dia akan membentuk hubungan kita dengan manusia. Tapi kalau kita solat individu, pada diri kita sendiri adalah membentuk terhadap diri kita sendiri. Tetapi bila kita solat berjemaah, dia membentuk jiwa kita untuk lebih menghargai manusia-manusia lain. Sebab kita akan nampak ramai yang datang solat dan lepas tu kita akan bertegur sapa dan sebagainya. Jadi akan timbul nilai-nilai sosial itu sendiri. Saya ambil satu petikan yang menarik daripada artikel Theology of Liberation in Thought of Ali Syahanti. Penulis berkatakan, dengan menyembah Allah, menghadapkan diri kepada satu entiti yang menciptakan segala alam jagat ini adalah satu bentuk tauhid. Dengan ini meletakkan Allah sebagai pusat segala kejadian dan kewujudan, maka kejadian manusia ini yang mana hambanya yang sedar dan bersyukur wajib menyembah Allah yang satu. Kita sedia maklum bahawa bila kita sebut tentang mana hadir kita, saya rasa semua akan kata daripada perut ibu lah yang melahirkan kita. Dan bila kita patah ke belakang lagi dan ke belakang, artinya kita akan mengatakan Adam dan Hawa. Dan kita patah lagi ke belakang, kita akan jumpa bahawa Hawa diciptakan daripada tulang rusuk Adam dan Adam diciptakan daripada tanah. Yang mana tanah itu diambil daripada tanah yang kotor dan ditiupkan roh Allah Subhanahu Wa Taala dalam tanah itu dan jadilah entiti manusia itu sendiri. Dan kalau kita baca surah Al-Baqarah, saya lupa surah ayat ke berapa, bahawa disuruh bahawa malaikat sujud kepada Adam dan Adam ini diajar tentang huruf-huruf, tentang perkataan tersebutlah artinya kita gunakan untuk membentuk sebuah ketamadunan. Nampak tak bahawa asal kewujudan manusia adalah berpusat kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. Ibarat saya bagi mudah analogi lah. Anda rasa bersyukur bila anda dapat kerja. So anda kata terima kasih bos bagi saya kerja, bagi saya gaji. Saya bersyukur dapat gaji bulan ni kerana bos baik hati. Kita bersyukur dengan orang yang memberi sesuatu kepada kita. Jadi apabila Allah telah menghidupkan kita sebagai manusia dan kita mengetahui cara tersebut melalui bacaan-bacaan buku dan sebagainya, melalui kitab Al-Quran dan hadis Rasulullah, makanya seharusnya, sewajibnya kita menunaikan solat tersebut dengan perasaan yang benar-benar kita sayang kepada Allah. Sama juga kalau anda terima hadiah daripada kekasih anda akan rasa bersyukur, dihargai, dicintai sebab dia mengingati anda. Jadi Allah telah memberikan nyawa kepada anda. Baru sahaja kita bercakap tentang nyawa, belum lagi tentang nikmat-nikmat dan lain sebagainya. Jadi dengan melakukan solat sebenarnya dia melatih diri kita untuk meletakkan kewujudan kita ni tidaklah sebesar mana pun
kesombongan yang kita rasa sombong sangat ni sebenarnya tak ke mana. Sebab Allah SWT tu sendiri adalah pencipta kita. Jadi kita perlu tunduk, merintih, meratap kepada dia. Kita perlu menyesali apa yang telah kita lakukan, kesalahan dan sebagainya. Kerana kewujudan kita adalah berbalik kepada Allah yang telah mewujudkan kita. Itu saya bercakap dalam konteks dari segi falsafah tentang solat itu sendiri. Sebab Ali Syaraiti melihat untuk membina sebuah ketamadunan Islam, dia merasakan bahawa apabila perkara pertama yang perlu dilakukan adalah kita mentauhidkan Allah. Jadi apabila kita sebut tentang tauhid, tauhid ni apa? Tidak menyekutukan Allah lah. Dia ada perkara lain-lain yang melengkapkan perkara tauhid itu. Kita merasakan perkara yang asal dibincangkan adalah kita merasakan diri kita. Diri kita ni siapa? Kewujudan kita ni kewujudan yang macam mana? Siapa yang menciptakan kita? Jadi di situlah permulaan perbincangan untuk memahami diri kita, dan daripada situ kita ada perkara yang kita lakukan lah. Kita melakukan perkara kebaikan, kita menderma, kita muhasabah diri, kita menunaikan haji dan sebagainya. Jadi kita dapat memahami semua yang Islam telah tetapkan untuk kita lakukan perkara tersebut. Dan salah satunya adalah solat. Maka daripada situ sebenarnya kita mampu untuk membina sebuah ketamadunan Islam. Itu menurut Ali Syaraiti. Jadi dan terakhir saya letak ingin masukkan juga, sebab apabila kita kata kelebihan solat, kita nak mencapai apa yang solat itu boleh bagi pada kita perlu khusyuk dalam solat. Jadi dalam kitab Ihya Ulumuddin daripada Imam Ghazali, dia ada sebutkan 6 cara untuk melakukan solat, untuk khusyuk dalam solat. Iaitu yang pertama disebut sebagai hudul al-qalb, hadirkan hati. Dan yang kedua adalah tafahum, iaitu memahami. Dan yang ketiga adalah at-tazim, mengagungkan Allah. Yang keempat adalah al-haibah, merasa gerun kepada Allah. Dan yang kelima adalah ar-raja', berharap kepada Allah. Dan yang keenam adalah al-haya', malu. Jadi bila kita sebut tentang hudur qalbu, menghadirkan hati, saya suka untuk membincangkan tentang 6 perkara ni secara ringkas. Bila kita hadirkan hati, kita membuang segala perkara-perkara yang bersifat duniawi, seperti yang saya jelaskan. Dan bila kita memahami perkara tersebut, kita dapat faham apa setiap perkataan-perkataan yang kita sebut dalam solat, setiap perbuatan kita dalam solat. Dan yang ketiga adalah mengagungkan Allah. Kita berharap kepada ini, itu adalah satu sekali kita mengagungkan Allah lah, kerana Allah yang memberi rezeki. Jadi daripada situ membentuk jiwa kita. Dan yang keempat adalah al-haibah, merasa gerun kepada Allah, kerana Allah adalah sebab entiti yang maha agung, kita hanyalah makhluk yang kecil, hamba kepadanya. Jadi daripada situ kita merasakan bahawa kita perlu menghormati dia, kita perlu rasa takut kepada dia. Dan yang kelima adalah ar-raja', berharap kepada Allah. Dan setiap apa yang kita lakukan, kita meletakkan pengharapan kepada dia. Dan yang terakhir adalah al-haya', malu. Jadi kita hadirkan rasa malu kepada Allah SWT kerana kelemahan-kelemahan kita. Jadi saya rasa itu sahaja perbincangan saya tentang kelebihan dalam solat. Dia adalah yang semua orang tahu tentang kelebihan dalam solat. Tetapi saya bawa sedikit ke arah perbincangan yang tidak biasa dibincangkan lah. Itu sahaja dari saya. Terima kasih. Alhamdulillah, itu dia selesai sudah perbincangan daripada saudara Naziruddin. Jadi kita dapat dengar tadi perbincangannya sangat meluas dan sangat mendalam, dan saya rasa banyak poin-poin yang dikemukakan tadi juga kadang-kadang kita jarang dengar dalam perbincangan yang melibatkan tentang solat. Jadi saya harap saudara dan saudari sekalian dapat memahami banyak poin-poin penting tadi. Baiklah, seterusnya kita akan proceed dengan sesi Q&A. Jadi bagi sesiapa dalam kalangan saudara ataupun saudari yang mempunyai soalan, boleh kemukakan sama ada kepada speaker kita yang pertama, iaitu saudari Asma, speaker kita yang kedua, saudari Nabila, ataupun speaker
kita yang ketiga tadi iaitu saudara Naziruddin. Boleh siapa? Ada siapa nak utarakan soalan? Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Saya ada soalan untuk yang solat rukun yang kedua, takbiratul ihram. Okey. Macam mana nak hilangkan rasa was-was? Sebab kadang-kadang di takbiratul ihram itu ada pergerakan tangan berkali-kali. Sekian, terima kasih. Okey. Terima kasih. Jadi saudari Asma ke jawab? Ya. Okey, soalan saudara tadi. Ya, Soalan saudara tadi, rukun solat yang kedua iaitu takbiratul ihram. Macam mana nak hilangkan rasa was-was sebab kadang-kadang dekat takbiratul ihram tu pergerakan tangan kita berkali-kali, betul? Ya. Jadi menjawab kepada persoalan tu, sebutan Allahu Akbar yang teramat panjang ketika kita niat tu dan pergerakan tangan kita yang berkali-kali tu adalah disebabkan oleh rasa was-was kita dan rasa ketidakpastian sama ada apa yang kita lakukan tu sempurna ataupun tidak. Kadang-kadang takbir kita Allahu Akbar, dah sempurna ke? Kita ulang semula. Jadi yang tu yang bagaimana? Soalan yang diajukan macam mana menghilangkan rasa was-was tu. Jadi was-was ni adalah punca daripada bisikan syaitan yang nak melalaikan kita dalam solat. Dan seseorang yang ditimpa was-was ni, ada satu perkongsian ustaz ni dekat masa sekolah menengah dulu, dia kongsikan macam mana nak hilangkan rasa was-was ni. Seseorang yang ditimpa was-was ni perlu banyak berzikir. Berzikir yang macam mana? Seperti zikir La ilaha illallah. Jadi amalkanlah selalu, semoga dia memberikan satu impak yang positif kepada kita, kepada saudara dan saya juga kadang-kadang was-was dalam solat ni. InsyaAllah diharapkan menjawab persoalan berkenaan. Terima kasih saudara yang bertanya, insyaAllah. Okey, ada lagi soalan lain? Tak kisah pada mana-mana speaker pun boleh. Saya ada satu pertanyaan tentang solat. Okay, soalan dia macam mana kalau time kita tengah sembahyang, tiba-tiba baju kita terselak tanpa sengaja. Macam mana tu? Okey. Jadi speaker mana satu yang akan jawab soalan ni? Saya. Okey. Saudari Nadia. Okay, so soalan dia saya akan ulang balik. Basically dia tanya kalau kita tengah solat, kalau baju kita tu terselak, adakah solat kita tu batal ke tak? Okay, jawapannya ulama Syafi'i pernah berkata, jika baju diterpa angin hingga terbuka aurat, kemudian langsung dia tutup kembali dengan cepat, maka solatnya tak batal. Jadi saya simpulkan kat sini, kalaulah baju kita tu terselak waktu kita tengah solat, cepat-cepat kita tarik bagi dia tutup balik bahagian terdedah tu. Dan saya nasihatkan kalau nak solat tu, make sure baju kita tu cukup labur untuk elakkan macam baju kita tersilap lah. So jawapannya solat tak batal. So saya harap menjawab persoalan saudara tadi. Okey, baiklah. Jadi sebelum kami akhiri majlis ni, kau boleh nak minta semua orang untuk buka kamera sekejap je. Lagi siapa yang free ataupun macam lelaki kan yang tak payah pakai tudung. Just untuk kita nak ambil gambar for this virtual event. Boleh ke? Sekejap je. Malu.
Okay, sekejap. Okay, ready semua? Satu, dua, tiga. Okay. Okay, thank you so much everyone. Sebelum leave, dekat chat saya ada letak Google Form bagi nak tengok macam mana perubahan sebelum dan selepas majlis. Jadi minta tolong semua orang isi Google Form tu for feedback juga untuk kita orang. Thank you so much for joining our event tonight. Korang memang kerjasama korang, tanya soalan semua akan sangat kami hargai. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudahi majlis kita dengan tasbih kifarah dan selawat.
Hai semua orang. Okay. Sekejap